Pertama sekali kita buka bacaan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinati la yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tabibil khair amma ba'du. InsyaAllah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita malam ini dapat sama-sama berkumpul lagi, sama-sama kita berkumpul lagi untuk mendengarkan bacaan kitab Safinatul Najah. Ah, maka tanpa buang masa lagi, insyaAllah kita sambunglah bacaan semalam. Pada semalam kita mulakan dengan sedikit mukadimah dan ada terangkan tentang fiqh, bahagian-bahagian fiqh. Lepas tu ada terangkan sedikit lah tentang kitab Safinatul Najah. Kalau terlepas ke apa, semalam tak ada banyak poin penting sangat pun. Tapi banyak pengenalan lah. Penting juga sebenarnya pengenalan supaya kita kenal apa yang kita belajar kan. So kalau ada yang tak sempat tengok ke apa, boleh tengok kat tele. Kat situ kami ada bagi link. Saya ada buat voice record. Saya ada record lah tentang apa yang saya ceritakan semalam. Baik, pada hari ini kita akan sambung pada faslun fi arkanil iman. Fasal pada menerangkan tentang rukun-rukun iman. Semalam, semalam Alan tak sempat terangkan poin ni. Alan nak terangkan tentang maksud arkan, rukun-rukun. So, dalam bila kita belajar fiqah ni, sebelum tu, andai kata suara Alan tak jelas, kan? Kalau ada suara Alan tak jelas, terus beritahu terus cakap tak jelas, hantar message lah, hantar message cakap tak jelas. Okey, semalam Alan tak sempat terangkan poin ni tentang maksud arkan. So, arkan ni adalah term yang kita akan selalu jumpa bila kita belajar fiqh. Rukun solat kan. Arkan ni jamak. Uh, dia punya lafaz mufrad dia ialah rukun. Ruknun. So, apa maksud rukun ni? Bila kita kata rukun solat, rukun puasa ada rukun. Rukun solat dan rukun lain-lain itulah. Uh, apa maksud rukun tu sebenarnya? Okay, so jadi masukkan dengan rukun itu ialah ia ibaratul ajuz'il minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Rukun ini membawa maksud dia sebahagian daripada sesuatu perkara yang di mana perkara itu tak akan lengkap tanpa benda tu. Senang cerita lah kan, senang cerita. Rukun ini ialah suatu perkara yang kalau perkara tu tak ada, benda kita buat tu tak akan sempurna. Contoh macam rukun solat, antaranya takbiratul ihram kan, antara rukun dia kan. Maka tak ada salah satu daripada rukun solat yang ada tu, sebagai contoh tadi takbiratul ihram, satu tak ada, maka perkara tu takkan jadi langsung. Begitu, itu rukun. Benda yang satu tak ada, sebelum benda yang kita nak buat tu terus tak jadi. Sama lah macam rukun solat, salah satu rukun solat tak ada, kita tak rukuk, tak takbiratul ihram, tak duduk antara dua sujud dan sebagainya, tak ada salah satu terus tak jadi. Okey. Itu maksud rukun. Begitu jugalah bila kita belajar arkanul iman, arkanul Islam pun sama maksud rukun dia. Benda yang kalau tak ada salah satu, dia terus tak jadi. Samalah seperti arkanul iman ini. Bila kita kata arkanul iman sittatul, arkan rukun-rukun iman ada 6. So kalau tak cukup 6, buang salah satu, ada 5 je. Jadi tak? Maka tak jadilah iman tu. Kerana rukun ni, dia benda yang kalau tak ada satu, semua terus tak jadi. Macam tu. Kita arkanul imani sittatun. Bermula rukun-rukun iman itu ada 6. Ah, maksud iman. Ana nak terangkan dulu maksud iman. Apakah bila kita kata iman, iman, iman kan? Iman ni maksudnya sebenarnya apa maksud iman ni? Iman ni
Dari segi literal, kita terjemahkan dia sebagai tasdik, membenarkan. Itu literal dia lah. Tapi iman yang kita belajar ni, apa maksud dia? Dia ada lebih maksud yang lebih mendalam lagi. Dalam sebuah syair, nama syair itu Jauharatul Tauhid, dikarang oleh Imam Al-Laqali. Dia kata apa? Dia kata, wa fussiral imanu bitasdiqi wal nutqu fihi alwaqfu bitahqiqi. Maksudnya apa? Dia kata, dan ditafsirkan iman ni dengan tasdik, membenarkan melalui hati. Lepas tu wal nutqu fihi, dan kita kita membenarkan dengan lidah, kita ikrar, kita benarkan dengan lidah. Itu maksud lutuk. Lutuk ni maksudnya cakap. Kita benarkan, bukan sekadar hati kita je yang benarkan. Cakap kita pun membenarkan juga benda tu. Wal waqfu bitahqiqi. Wal waqfu bitahqiqi. Maksudnya kita kekal, hati kita terus teguh dalam membenarkan benda tu. Itu maksud iman. Jadi apabila kita berceritakan tentang iman, iman ini ialah kita membenarkan perkara tu dengan hati, kemudian kita benarkan pula dengan lidah kita. Kita ikrar, maksudnya kita mengaku dengan lidah kita. Kita percaya dalam hati kita dan mulut kita pun kata kita percaya. Wal waqfu bi tahqiqi, dan kita kekal dalam membenarkan benda tu. Kita terus teguh dalam membenarkan benda tu. Jadi arkanul iman ada 6. Al tu'mina billah, ialah kita beriman dengan Allah. Maka apakah maksud kita beriman dengan Allah ini? Bila kita cerita tentang beriman dengan Allah, apa maksud sebenarnya bila kita kata beriman dengan Allah? Dia cerita, diberitahu oleh syarih, syarah bagi tahu, iman ini bermaksud al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyah. Maksudnya apa? Maksud iman dengan Allah ini ialah pertama, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, satu. Satu pada apa? Pada zat dia. Zat Allah ada satu, esa. Kita percaya zat Allah itu esa. Kemudian sifatihi. Sifat, kita percaya sifat-sifat Allah itu esa. Macam mana maksud dia? Maksudnya kita percaya sifat yang Allah bersifat tu, sifat yang ada pada Allah tu, hanya Allah seorang sahaja yang bersifat dengan sifat itu. Kemudian apa lagi? Wa af'alihi, dan pada perbuatan-perbuatannya juga. Perkara ini dibahaskan dengan panjang pada bab akidah. Kalau antum belajar akidah, perkara ini dibahaskan dengan panjang. Kemudian apa lagi? La syarika lahu fil uluhiyah. Kita percaya tiada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Dalam arti kata lain, kita percaya hanya Allah sahajalah Tuhan yang layak disembah. Kemudian apa lagi maksud iman dengan Allah ini? Yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidhatihil aliyah. Kita percaya wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala ini setiap kesempurnaan yang layak baginya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala wajib bagi dia setiap kesempurnaan yang layak bagi zat dia. Dan yang terakhir, kita percaya juga yastahilu alaihi jami'ul naqais. Kita percaya bahawasanya mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kekurangan-kekurangan. Itu maksud beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana sebut balik sesatu. Pertama ialah kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Kemudian kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu esa pada sifat, af'al dan zat. Kemudian kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala tiada sekutu pada ketuhanan. Kemudian kita percaya juga Allah Subhanahu Wa Taala wajib baginya setiap ke kesempurnaan, setiap kesempurnaan yang layak bagi Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, kita percaya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib baginya untuk suci, ataupun kita percaya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil baginya untuk bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Itulah bila kita kata beriman dengan Allah, maksudnya kita percaya kelima-lima perkara tadi itu. Kemudian wa malaikatihi, kita beriman dengan malaikat. Kemudian wa kutubihi, kita beriman dengan kitab-kitab. Maka apa yang dimaksudkan dengan beriman dengan kitab-kitab? Maksud beriman dengan kitab-kitab ini ialah
kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya kalam, kitab-kitab Allah ni ialah kalam Allah. Kitab-kitab introduksi Allah ni semua tu ialah kalam Allah. Kita percaya bahawasanya kitab-kitab ini ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang azali, ah, yang di mana kalam Allah ini disampaikan, di mana kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah dengan huruf dan bukanlah juga dengan suara. Dan kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala, setiap daripada kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu benar dan benarlah, maksudnya. Maka itu apa yang kita maksudkan dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Maksudnya ini kita percayalah dengan apa yang disampaikan, percaya bahawasanya Allah mengutuskan rasul-rasulnya dan kita percaya apa yang disampaikan oleh rasul-rasulnya. Kemudian wabil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan hari akhirat itu? Yang dimaksudkan dengan beriman hari akhirat itu ialah kita membenarkan bahawasanya hari akhirat, yakni hari kiamat, akan berlaku, dan kita benarkan juga apa yang akan berlaku selepas kiamat itu. Pada hari akhirat itulah maksudnya. Maksudnya kita bukan sahaja percaya kiamat itu akan berlaku, kita juga percaya apa yang akan berlaku selepas kiamat itu, daripada sirat, daripada mizan, kemudian jannah dan nar, masuk ke syurga dan masuk ke neraka. Kita percaya semua itu juga. Maksudnya bukan yaumil akhir ni bukan sekadar kita percaya beriman pada hari kiamat sahaja, tak. Yaumil akhir ni sebenarnya dia punya rangkuman lebih besar. Bukan percaya kiamat saja, kita percaya juga apa yang berlaku selepas kiamat. Sirat, mizan, syurga dan neraka. Perkara-perkara yang macam tu. Kemudian yang terakhir, kita beriman dengan wabil qadari khairihi wa syarrihi ilallahi ta'ala. Dan dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, khairihi, baiknya dia, wa syarrihi, dan buruknya dia, ilallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita percaya bahawasanya la budda bil, di dalam syarah dia kata la budda bil wuqu'i ma qaddarahu Allah wa annahu yastahilu wuqu'u ma lam yuqaddirhu wa anna al-khaira wasyarra qaddarahu Allah qabla khalqil khalqi. Maksudnya apa? Dia kata kita percaya bahawasanya qada dan qadar itu, bahawasanya setiap kejadian itu, baik dan buruk itu, terjadi je ia ah, menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, menurut qada dan qadar Allah. Setiap perkara yang terjadi itu, dia berlaku mengikut qada dan qadar Allah. Dan kita percaya juga mustahil untuk sesuatu itu berlaku, daripada perkara itu baik ke buruk ke, mustahil untuk dia berlaku sekiranya dia tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu maksudnya. So secara ringkas dia, maksud kita beriman kepada qada dan qadar ni macam mana? Kita percaya setiap perkara yang berlaku itu berlaku, baik dan buruknya dia, semua itu berlaku dengan takdir Allah. Tiada perkara yang berlaku baik dan buruk, tak kisahlah baik atau buruk, tiada perkara yang berlaku melainkan dengan takdir Allah. Mustahil sesuatu itu berlaku kalau Allah tak takdirkan dia. Kemudian habis untuk fasal fi arkanil iman, kita masuk fasal baru. Faslun fi ma'na kalimat tauhid. Fasal pada menerangkan makna kalimat tauhid, kalimah tauhid. Apakah kalimah tauhid itu? La ilaha illallah. Jadi antara rukun Islam kan, antara rukun Islam yang seperti kita dah belajar semalam, ialah syahadatu an la ilaha illallah. Kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Jadi apakah sebenarnya maksud la ilaha illallah tu? Apakah rangkuman ataupun dalam la ilaha illallah tu kan, pada pada ayat la ilaha illallah tu apa yang dimaksudkan? So kita tengok apa yang Musannif kata. Wa ma'na la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda, tiada yang disembah, bihaqqin, dengan selayaknya,
yang selayak-layaknya, yang benar, bihaqin, fil wujudi pada kewujudan, illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita percaya secara ringkas je. Maksud la ilaha illallah ini ialah kita percaya tiada tiada Tuhan yang layak disembah. Maksudnya tiada Tuhan yang layak diberikan ibadah. Kita beribadah ni, melakukan ibadah, kita menyembah ini, tiada Tuhan yang layak untuk menerima ibadah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka selesai untuk fasal pada makna kalimat tauhid. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasal seterusnya. Faslun fi alamatil bulugh. Fasal pada menerangkan alamati, alamat ataupun tanda-tanda al-bulughi, baligh. Ha, jadi alamat ataupun tanda ni antara frasa ataupun term yang kita akan biasa jumpa juga dalam fiqh ni. So alamat ni macam mana uh, dia punya sifat dia ataupun alamat ni macam mana dia punya benda je. Alamat ni ialah sebenarnya dia ada, kalau kita belajar usul fiqh, dia ada terjemahan ataupun ada definisi yang lebih tepat untuk alamat ni. Tapi ala terangkan secara ringkas lah, alamat ni ialah benda yang walau kita ada satu pun dah kira ada dah benda tu. Contoh macam kat sini dia beritahu alamatul bulugh tu salah, sudah ada 3 kan. Jadi bila kita kata alamat, walaupun kita ada satu je daripada 3 alamat yang ada ni, kita dah kira balik dah. Macam tu. Dia kalau alamat salah satu dah ada, dah cukup dah. Dah kira ada dah. Dia tak perlu ada tiga-tiga tu. In fact kadang-kadang alamat ni mustahil untuk ada semua tu. Tapi ada satu dah cukup dah kira dah. Okey. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Tamam, sempurna, khamsa asyrata, 15 tahun, sanatan tahun. Fi dzakari wal unsa, pada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya lelaki dan perempuan sama. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Maksudnya macam mana? Maksudnya bila dah lengkap umur 15 tahun sejak daripada 15 tahun tu dikira daripada kelahiran seorang itu, kemudian dah lengkap 15 tahun, dah automatik kita kata balik. 15 tahun tu dikira macam mana? 15 tahun tu dikira mengikut Qamariyah, bulan. Maksudnya tahun bulan. Tahun bulan apa? Hijrah. Kalau Masihi kita tak kira ikut bulan. Kalau Masihi kita ikut kepada putaran bumi, betul tak? Putaran bumi mengelilingi matahari, betul tak? Kalau kalau ni jadi masukkan 15 tahun ini ialah 15 tahun bulan. Maksudnya hijrah lah. Sebab hijrah kan dia punya pergerakan dia lebih laju sikit kan. Lagi satu hijrah kita tengok bulan. Kita tak tengok pergerakan bumi mengelilingi matahari, kita tak tengok. Kita tengok bulan. Perlu tak, betul lah. Okay, next. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinin. Dan ihtilam. Ihtilam ni apa? Ihtilam ni pada kes ini, ihtilam ini membawa maksud ihtilam ni sebenarnya maksud dia mimpi. Maksud literal ihtilam ini maksudnya mimpi. Tapi di sini ihtilam membawa maksud mimpi yang menyebabkan keluarnya mani. Fi zakari wal unsa li tis'i sinin. Pada lelaki ataupun perempuan ketika umurnya 9 tahun. Maka ihtilam ini berlaku pada lelaki ataupun perempuan. Ketika umurnya 9 tahun ataupun kira-kira 9 tahun pun jadi juga. Macam sebagai contohnya, dia tak masuk lagi pun 9 tahun. Tapi agak-agak dia hampir-hampir dah 9 tahun. Tiba-tiba berlaku ihtilam. Jadi bila berlaku ihtilam pada umur antara 9 tahun dan ke atas, maka itu dikira baligh.
Kalau keluar mandi tapi kita tak mimpi, so kira ke tak? Pun kira juga. Sebenarnya apa yang nak dibagi tahu, dia tak semestinya kita mimpi tu tak penting saja, mimpi tu tak penting. Yang penting keluar je mandi tu. Bila dah keluar je mandi tu, lelaki ataupun perempuan, maka dia dikira balik. Kemudian wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Dan haid pada seorang perempuan li tis'i sinin, apabila berumur 9 tahun. Jadi bila seorang perempuan umur dia takriban atau anggaran umur dia 9 tahun. Dia tak semestinya dah tak semestinya dah kena betul-betul masuk 9 tahun. Kalau dia haid tu anggaran umur dia, dia mungkin dalam 2-3 bulan lagi nak masuk 9 tahun. Dia dah haid, maka itu pun dikira haid juga. Maka kiranya dah dikira balik lah tu. 9 tahun dan ke atas. Dikira 9 tahun tu macam mana? Macam tadi, mengikut tahun hijrah. Tahun hijrah dia dah berapa tahun? Dah berapa tahun? Kalau tahun hijrah dia 9 tahun, lepas tu haid, maka jadilah, maka dikira dia lah, dikira balik. Dan lebih tua. Maksudnya, 10 tahun haid, baliklah tu. Dan yang ke atas. Jadi, alasan meraihkan balik, alamat balik ni, alamat balik, bagi lelaki ihtilam, yakni bagi lelaki, bagi lelaki dan perempuan ihtilam, maksudnya keluar mandi, tak kisah mimpi ataupun tidak. Kemudian yang khas untuk perempuan sahaja haid. Kemudian kalau dua-dua tu tak berlaku pada kalau umur dua-dua tu tak berlaku, so bila dah umur 15 tahun, dia automatik akan jadi terus balik. Walaupun dia tak keluar mandi, dan walaupun dia tak haid lagi, seorang perempuan tak haid, umur dia cecah 15 tahun. Jadi ketika umur 15 tahun tu, dia dah kira balik lah. Jadi dah bila dapat salah satu daripada tiga-tiga ni, kita kira dia sebagai seorang yang balik. Jadi balik ni adalah satu perkara yang penting. Maksudnya kita kena take note lah. Kalau kita tengok alamat bulughh ni adalah dia letak awal-awal dalam kitab ni. Kerana apa? Kerana bulughh ni maksudnya apa? Bulughh ni maksudnya balik lah kan. Tapi bulughh ni literal dia maksudnya sampai. Sampai kepada apa? Sampai kepada haddut taklif. Sampai kepada waktu seorang tu nak menjadi mukallaf. Waktu seorang itu dibebankan dengan beban agama. So bila seorang itu balik, the moment seorang itu balik, maka itu bermaksud dia telah menjadi seorang mukallaf. Dia telah menjadi seorang yang bertanggungjawab. Dia menjadi seorang yang terbeban dengan tanggungjawab Islam. Maksudnya dia perlu tanggung dosa dan pahala dia sendiri. The moment dia balik, maka dia perlulah start tu situ dia dah perlu tanggung dosa dan pahala dia. Sebab tu namanya mukallaf. Mukallaf ni maksudnya apa? Mukallaf ini maksudnya ialah orang yang dibebani. Kerana apa dibebani? Dia dibebani dengan dosa dan pahala. Dia perlu tanggung sendiri pahala dan dosa dia. Rasanya wallahu alam, rasanya sampai situ je lah kot. Sebab nak sambung fasal pada istilja banyak. So rasanya kita sambung esok je lah kot. Wallahu ta'ala alam wa alam. Sekiranya ada soalan, jangan segan-segan boleh tanya. Kalau tak ada, boleh share lah. Rasanya itu saja. Naktafi bihadzal qadri. 13 tahun tu dua-dua jatila ke? Ya, dua-dua jatila. Lelaki dan perempuan. Andai kata yang lelaki ni masih lagi tak keluar